Salam sejahtera, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran pendidikan moral tahun 5 bersama Cikgu Hajina. Pada hari ini, standard kandungan yang akan Cikgu ajar iaitu 11 amalan rajin dalam hidup bermasyarakat. Seterusnya, standard pembelajaran 11.3 menjelaskan kesan pengabaian amalan rajin dalam hidup bermasyarakat. 11.4 mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan rajin dalam hidup bermasyarakat. 11.5 mengamalkan sikap rajin dalam hidup bermasyarakat. Seterusnya, objektif pembelajaran hari ini ialah pada akhir pembelajaran diharap murid dapat menjelaskan kesan pengabaian amalan rajin dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Yang kedua, mengekspresi perasaan berkaitan dengan amalan rajin dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Yang ketiga, mengamalkan sikap rajin dalam hidup bermasyarakat. Seterusnya, kriteria kejayaan. Yang pertama, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya satu kesan pengabaian amalan rajin dalam hidup bermasyarakat dengan betul. Kedua, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua perasaan berkaitan jika mengamalkan amalan rajin dalam hidup bermasyarakat. Dan yang ketiga, murid dapat berkongsi sekurang-kurangnya satu amalan rajin yang mereka amalkan dalam hidup bermasyarakat. Baik, tajuk kita pada hari ini ialah usaha berterusan keceriaan terpelihara. Baik, murid-murid boleh buka muka surat 102 hingga 103. Di sini kita akan lihat dan nanti cikgu akan bacakan catatan ataupun rekod harian yang dilaksanakan oleh beberapa orang murid di satu taman perumahan ataupun kawasan perumahan. Okey. Kejadian vandalisme di kawasan perumahan saya telah menjejaskan imej taman perumahan. Saya dan penghuni kawasan perumahan membuat keputusan untuk melakukan kerja pemeliharaan secara berkala bagi menambah baik ataupun membaik pulih kemudahan awam yang rosak. Baik, di sini beberapa orang murid ataupun pelajar ataupun penduduk kawasan perumahan telah sebulat suara ataupun bekerjasama ataupun membuat keputusan untuk melakukan kerja pemeliharaan. Iaitu di sini mereka telah rekodkan ataupun catatkan sepanjang sebulan kerja-kerja pemeliharaan dan pemantauan yang telah mereka lakukan. Jadi kita lihat satu persatu ya. Pada satu hari bulan mereka berbincang. Kemudian iaitu pada hari Ahad. Pada hari Isnin 2 hari bulan mereka mewar-warkan dalam alat peranti ataupun WhatsApp ataupun Telegram melalui telefon bimbit ya ataupun telefon pintar. Kemudian pada hari Selasa 3 hari bulan mereka memantau keadaan kemudahan awam yang ada di sekitar. Hari Rabu sama juga mereka memantau adakah lampu-lampu dan jalan semuanya elok. Dengan menggunakan basikal mereka memantau keadaan kemudahan awam di kawasan mereka. Kemudian pada hari Sabtu mereka membantu menambah ataupun membaik pulih peralatan permainan di taman perumahan mereka. Ini adalah taman permainan. Kemudian pada 8 hari bulan mereka membantu membaik pulih tandas awam yang rosak. Kemudian mereka menanam pokok untuk memelihara alam sekitar. Seterusnya 10 hari bulan memantau keadaan kemudahan awam yang sedia ada. Kemudian 11-12 hari bulan mereka tidak ada aktiviti pemantauan. 13 hari bulan memantau lagi keadaan kemudahan awam yang sedia ada. Seterusnya 14 hari bulan hari Sabtu, mereka menanggalkan pelekat pada papan tanda dan tiang lampu. Ini adalah kerja-kerja vandalisme. Vandalisme yang disebutkan tadi iaitu perbuatan membinasakan ataupun merosakkan harta benda awam. Jadi adalah tidak elok sekiranya kita merosakkan harta benda awam ya. Contohnya memelekat berbagai-bagai stiker ataupun merosakkan harta benda yang sedia ada.
Seterusnya 15 hari bulan iaitu hari Ahad, mereka membersihkan perhentian bas yang diconteng. Mereka memantau 16-17 hari bulan menggunakan basikal, keadaan tempat menunggu bas. 18 hari bulan, kemudian 19 hari bulan mereka tidak ada pemantauan, 20 hari bulan lagi memantau semula, kemudahan awam yang sedia ada. Kemudian pada hari Sabtu mereka mengadakan gotong royong mengutip sampah di kawasan taman permainan. Seterusnya 22 hari bulan, hari Ahad, mereka mencuci tandas awam. Kerja-kerja begini memang amat mulia ya. Kemungkinan kawasan taman perumahan ini tidak ada orang yang membantu mencuci tandas awam. Jadi mereka bertanggungjawab dengan bersama-sama untuk membersihkan kawasan tandas awam ni ya. Kemudian 24 hari bulan mereka memantau lagi. 26 hari bulan memantau lampu isyarat yang ada dan tempat menunggu ni. Sama juga 27 hari bulan. Seterusnya pada hari Sabtu 28 hari bulan mereka membersihkan peralatan permainan. Membersihkan tu mencuci ataupun mengelap ya. Kemudian pada 29 hari bulan untuk menceriakan kawasan tandas awam ni, dinding tandas awam mereka melukis mural. Seterusnya mereka memantau lagi keadaan lampu isyarat dan taman yang ada dekat situ. Jadi setelah sebulan berusaha melaksanakan kerja pemeliharaan, kemudahan awam dapat dijaga dengan baiknya. Jadi saya dan penghuni kawasan perumahan ataupun saya ni maksudnya pelajar-pelajar inilah berasa bangga kerana sikap rajin yang kami amalkan berjaya menambah ataupun membaik pulih kemudahan awam dan mengekalkan keceriaan kawasan perumahan. Kami akan terus memelihara kemudahan awam yang sedia ada demi keselesaan semua. Jadi kerja-kerja begini adalah sangat penting ya kerana ia dapat membantu masyarakat menjaga keadaan persekitaran ataupun kemudahan yang disediakan di kawasan taman perumahan. Okey, berdasarkan catatan ini tadi kita dapat lihat betapa rajinnya mereka membantu masyarakat persekitaran menjaga kemudahan awam di kawasan perumahan mereka. Baik. Berdasarkan apa yang cikgu terangkan tadi, antara kesan pengabaian amalan rajin ialah, maksudnya di sini sekiranya kita tidak ada sikap rajin ni, apakah yang akan berlaku? Maksudnya kita abaikan saja keadaan itu tadi. Ianya akan menjadi kawasan taman kita tu tadi akan menjadi tempat penularan penyakit. Contohnya demam denggi, kencing tikus, demam malaria. Maksudnya di sini sekiranya tidak ada orang bantu untuk membersihkan persekitaran dan sampah sarap di sana sini, air bertakung dan sebagainya. Ini akan menjadikan tempat tersebut menjadi tempat penularan penyakit. Seterusnya ianya akan menjejaskan imej kawasan kediaman ataupun taman perumahan. Jadi orang akan tahu bahawa tempat tersebut kotor dan tak suka nak pergi ke kawasan kita. Jadi ini menjejaskan imej. Kemudian kemudahan awam tidak dapat digunakan. Bila rosak, siapalah yang nak dapat, tak dapatlah orang nak menggunakan kerana bila rosak ianya bahaya. Contohnya peralatan di taman permainan. Seterusnya kehidupan masyarakat tidak harmoni dan ceria. Maksudnya di sini sekiranya keadaan kotor, tidak terpelihara, saling menyalahkan dan mungkin berlaku pergaduhan. Demikian juga kalau kotor, keadaan menjadi tidak ceria. Seterusnya, kawasan kediaman kotor dan tidak terpelihara seperti yang cikgu cakap tadilah. Sekiranya berlaku begini, menjadi tidak ceria lah ya. Kawasan kediaman kotor dan tidak terpelihara boleh menyebabkan merebaknya penyakit. Ianya berkaitan antara satu sama lain. Seterusnya, perasaan yang wujud jika mengamalkan amalan rajin dalam hidup bermasyarakat. Baik, antara perasaan yang wujud, sekiranya kita mengamalkan sikap rajin seperti masyarakat yang ada di dalam petikan ataupun catatan tadi,
pastinya gembira kerana tempat tinggal bersih dan terpelihara. Seterusnya rasa seronok kerana melihat tempat tinggal yang kita jaga tadi ceria dan mengembirakan orang lain juga. Seterusnya kita akan rasa bangga kerana dengan adanya sedikit sumbangan tenaga, idea dan kerjasama yang ada, kita akan dapat memulihkan ataupun memelihara kawasan taman perumahan. Jadi sepatutnya kita banggalah kerana kita telah menyumbang bakti. Seterusnya pastinya rasa puas hati kerana tempat kediaman ataupun taman perumahan kita bersih. Seterusnya, rumusan yang kita dapat hari ini ialah kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap rajin dalam hidup bermasyarakat demi kesejahteraan hidup bersama. Jadi maksudnya sikap rajin ni sangat penting. Sama juga kalau kita tidak rajin, keadaan akan menjadi kotor. Ini adalah dalam hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan seharian juga kita perlu sentiasa rajin. Kalau tak rajin macam mana kita nak pandai kan? Okey. Seterusnya adalah tugasan. Ini adalah tugasan yang cikgu berikan untuk hari ini. Yang pertama, kesan daripada pengabaian amalan rajin dalam hidup bermasyarakat. Jadi nyatakan 3 kesan yang berlaku sekiranya kita mengabaikan amalan rajin tadi. Yang kedua, nyatakan perasaan berkaitan jika mengamalkan sikap rajin dalam hidup masyarakat. Okey. Murid-murid juga boleh memberi pendapat apakah perasaan yang murid-murid rasa apabila bersikap rajin dan membantu masyarakat persekitaran. Dan yang ketiga, nyatakan amalan rajin yang pernah kamu amalkan dalam hidup bermasyarakat, terutama di kawasan kediaman kamu. Nyatakan satu saja amalan rajin yang pernah kamu lakukan. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di lain siaran.